Pak Cik Azam, oh Pak Cik Azam, kamu syok sendiri jadi ketua SPRM di Putrajaya, Pak Cik Azam. Oh, ketua SPRM yang amat saya hormati. Semua sudah kantoi, semua sudah terbongkar. Pak Cik Azam, ini kali betul-betul kau kena tangkap dan disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Sudah ramai rakyat Malaysia buat laporan polis ke atas jenayah kamu membeli saham ratusan jutaan ringgit secara rasuah. Ketua SPRM, ini sangat-sangat bahaya untuk kedudukan kamu. Kamu sudah tidak layak untuk menjadi ketua SPRM. Bermula hari ini kamu dipecat oleh rakyat untuk menjadi ketua perompak, ketua penyamun, ketua penyangak dalam SPRM. Malulah kamu, Pak Cik Azam. Oh, Pak Cik Azam, kamu telah dibogelkan, ditelanjangkan oleh ramai pihak, yang mana kamu memang terbukti melakukan jenayah besar. Ini skandal jenayah rasuah saga berprofil tinggi. Buat kali pertama membabitkan ketua SPRM. Pak Cik Azam, kau memang betul-betul tidak tahu malu macam bosku Najib. Kau punya skandal jenayah rasuah membeli saham ratusan jutaan ringgit ini, Pak Cik Azam, membawa maut untuk kau. Kau memang betul-betul gali lubang kubur sendiri di hadapan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan tangan-tangan gaib politik Malaysia, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pak Cik Azam, apa cerita hari ini Pak Cik Azam? Semua orang arahkan kau untuk letak jawatan sebagai ketua SPRM. Kau memang betul-betul kasih buruk, kasih busuk nama SPRM. Kerana kau terpalit dengan skandal jenayah rasuah membeli saham ratusan jutaan ringgit bersama adik kesayangan kamu. Aku ada berita buruk, ada pengumuman berita buruk untuk ketua SPRM hari ini. Pak Cik Azam, aku tahu kau tengok aku punya video, kau dengar apa yang aku cakap ni. Sebelum terlambat Pak Cik Azam, lebih baik kau serah dirilah. Di hadapan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan tangan-tangan gaib politik Malaysia, Pak Cik Azam, tidak ada satu orang yang boleh selamatkan kau, bosku. Oh, Pak Cik Azam, ketua perompak, ketua penyamun, ketua penyangak baru dalam SPRM. Memang betul-betul kau tidak ada batang, tidak ada telur. Memang tidak ada maruah, tidak ada harga diri ya. Berani-berani kau, Pak Cik Azam, jadi pengkhianat dan petualang. Menghancurkan SPRM, kau sendiri buat rasuah, kau sendiri cuci duit haram, kau sendiri merompak dan mencuri. Betul-betul kau ini memang penyangak besar, memang jerung besar. Pak Cik Azam, untuk makluman kau, panel penasihat SPRM sebentar tadi tidak mahu bersekongkol dengan kau bersama Ato Abu Zahar, ketua panel penasihat SPRM. Ada 6 orang panel penasihat SPRM tidak bersetuju nama kamu, Pak Cik Azam, dibersihkan oleh Ato Abu Zahar. Nah, ini memang betul-betul kau kena tangkap ini. Memang betul-betul kau kena siasat, disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh, Pak Cik Azam. Kau tak percaya cakap aku, masin ni mulutku. Pak Cik Azam, ini bukan wayang politik. Ini bukan drama politik. Ini bukan cobaan, Pak Cik Azam. Ini memang betul-betul kau tak lama lagi akan ditangkap
disiasat dan dipenjarakan. Suka ataupun tidak, kau kemaslah barang-barang projek rasuah kau di bangunan SPRM Putrajaya tu, Pak Cik Azam. Jangan sampai kau mati sia-sia. Jangan sampai kau 7 keturunan hancur dalam Malaysia ni, Pak Cik Azam. Aku bukan bagi amaran, aku bagi peringatan mesra. Pak Cik Azam, oh Pak Cik Azam, SPRM tidak mahu lagi berkomplot dan menutup kes jenayah rasuah berprofil tinggi kamu bersama adik kamu membeli saham secara rasuah. Ini adalah kenyataan terbaru daripada panel penasihat SPRM. SPRM tidak bersetuju dengan kenyataan Ketua Panel Penasihat SPRM Abu Zahar untuk membersihkan nama kamu, wahai Ketua SPRM. Ini bermaksud betul-betul ini tanda-tanda kiamat besar, Pak Cik Azam atau Abu Zahar. Kamu ni makin tua, tak takut mati, tak takut masuk neraka Jahannam. Oi, berani kamu merompak dalam Malaysia. Makin kamu tua, berani kamu lawan kuasa Allah. Berani kamu lawan negara rule of law ini. Berani kamu mencuri jadi pengkhianat dalam negara berdaulat bernama Malaysia ini. Bikin malu keturunan kamu, Pak Cik Azam atau Abu Zahar. Siap-siaplah kamu. Memang tangan-tangan gaib politik Malaysia sedang bersiap siaga untuk menangkap dan menyiasat kamu. Bukan aku yang merompak dalam Malaysia, kau Pak Cik Azam. Bukan aku yang buat rasuah, kau Pak Cik Azam Ketua SPRM yang buat jenayah rasuah itu. Bukan aku yang membeli saham ratusan jutaan ringgit secara rasuah, Pak Cik Azam. Tapi kamu Ketua SPRM yang kantoi habis, telanjang bulat depan Agung, depan Tun Dr. Mahathir, depan tangan-tangan gaib politik, beli saham ratusan jutaan ringgit secara rasuah. Takutlah kepada Allah, Pak Cik Azam. Harta, kekayaan dan pangkat yang kamu sayang di dunia ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam liang lahat kubur. Pak Cik Azam, harta-harta haram kamu itu, pangkat kamu itu hanya membawa kamu ke dalam neraka Jahannam dan penjara Sungai Buloh. Sudah-sudahlah, tegakkan benang yang basah. Terang lagi bersuluh, crystal clear. Kamu sendiri mengaku, Pak Cik Azam, beberapa hari lalu, itu memang nama kamu membeli saham ratusan jutaan ringgit bersama adik kamu. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberi kenyataan media rasmi kepada seluruh dunia. Skandal jenayah rasuah kamu membeli saham ratusan jutaan ringgit itu mula disiasat oleh polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Kamu ni tidak pandai merompak, Pak Cik Azam, tak pandai mencuri. Kan dah kantoi? Kamu bercakap berbelit-belit macam bosku Najib, macam KJ, macam Pak Mail. Sekalinya kepala sendiri yang terbelit-belit oleh ular. Nak sangat jadi ular besar merompak negara Malaysia, kau patuk diri sendirilah, Ketua SPRM. Kau membunuh diri sendiri. Kau memenggal kepala sendiri. Pak Cik Azam, Ketua SPRM yang amat saya hormati. Yang kau bodoh-bodoh pergi mengaku depan panel penasihat SPRM, depan wartawan-wartawan seluruh dunia, depan lebih 32 juta rakyat, itu memang nama kau yang beli saham bersama adik kau. Ini kerja gila, bosku. Besar masalahmu ni, bukan kecil ni. Ini bukan kes jenayah kecil, kes jenayah besar. Kes jenayah berprofil tinggi. Kes jenayah mega. Buat kali pertama dalam sejarah dunia, Ketua SPRM, ketua organisasi anti rasuah di dunia ini, kantoi merompak dan mencuri di negara sendiri. Pak Cik Azam, oh Pak Cik Azam,
Bertaubatlah, kembalilah ke pangkal jalan. Tidak ada sesiapa yang boleh selamatkan kamu, Pak Cik Azam. Mau minta tolong dengan Bosku Najib. 41 kes jenayah rompakan 1MDB Bosku Najib masih tidak ditutup oleh Agung, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia, oleh hakim-hakim dalam negara ini, Pak Cik Azam. Bosku Najib tu pun makin tunggang langgang. Semua kes mahkamah dia kalah, Pak Cik Azam. Bosku Najib pun tidak boleh tolong dirinya, tak boleh tolong Rosmah Mansur, tak boleh tolong Jolo. Semua kes mahkamah masih berjalan seperti biasa, Pak Cik Azam. Pak Cik Azam, banyak rahsia kau ni terbongkar. Hari ini Suruhanjaya Security Malaysia mengesahkan kamu Ketua SPRM bersama adik kamu melanggar undang-undang di bawah Akta Suruhanjaya Security Malaysia. Di bawah akta tersebut, Suruhanjaya Security Malaysia telah menempelak dan membidas kamu secara terbuka di negara ini bahawa sememangnya adik kamu tidak boleh membeli saham atas nama kamu, wahai Ketua SPRM perompak di Putrajaya. Adik kamu bernama Pak Cik Nasir itu, wahai Pak Cik Azam Penyamu, perompak penyangat tidak tahu malu, telah disahkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kamu berdua adik-beradik melanggar Undang-Undang Akta Suruhanjaya Security Malaysia. Di bawah undang-undang tersebut jelas dan terang dinyatakan, mana-mana individu yang membeli saham secara terbuka, akaun sahamnya perlu diisytiharkan atas kepentingan pembeli saham itu, dan akaun security saham itu tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak. Jika akaun security saham itu dikongsi atau diguna pakai oleh orang lain, pemilik akaun security saham dan pihak ketiga yang membeli saham boleh didenda maksimum 3 juta ringgit dan penjara 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Pak Cik Azam, kamu memang sudah kantoi menipu dan berbohong bersama Ketua Panel Penasihat SPRM, Atuk Abu Zahar. Sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat meloyakan, sangat-sangat menggemparkan dan mengejutkan. Akhirnya security Malaysia, satu Suruhanjaya bebas, dengan sangat berani menyatakan Ketua SPRM itu melanggar Undang-Undang Akta Suruhanjaya Security kerana membeli saham secara terbuka bersama adiknya menggunakan satu akaun security saham. Benarlah apa yang saya bongkarkan selama ini. Sememangnya akaun security saham kamu, Pak Cik Azam, tidak boleh digunakan oleh adik kamu untuk membeli saham secara rasuah. Sememangnya akaun security saham kamu itu, wahai Ketua SPRM, tidak boleh dikongsi dengan adik kamu. Berdasarkan fakta dan rekod, Pak Cik Azam Ketua SPRM mengaku mempunyai pegangan saham ratusan jutaan ringgit. Dan untuk rekod juga, Pak Cik Nasir atas nama adik Ketua SPRM itu juga ada pegangan saham. Berdasarkan bukti black and white, 3.728 juta unit saham atas nama adik kamu, wahai Ketua SPRM. Ada 2.959 juta unit saham atas nama kamu, Pak Cik Azam, Ketua SPRM. Ada 2.156 warrant saham atas nama kamu, Ketua SPRM. Semua ini dikatakan saham-saham itu dibeli menggunakan duit rasuah. Pak Cik Azam, ini bukan saya yang kata. Semua pemberi-pemberi maklumat, whistleblower, semua secret information yang disiasat oleh unit intelijen di seluruh dunia mengesahkan kamu, Pak Cik Azam Ketua SPRM, memang kantoi habis telanjang bulat
membeli saham ratusan jutaan ringgit bersama adik kamu, wahai ketua SPRM, menggunakan duit rasuah, duit rompakan, duit curi dalam negara Malaysia. So, Pak Cik Azam tolong bersiap sedia. PDRM dan Suruhanjaya Security sudah mengesahkan kamu dipanggil untuk disiasat. Tolong bersedia untuk ditangkap, Pak Cik Azam. Terlampau sayang dengan jawatan dunia, terlampau sayang dengan duit-duit haram rasuah. Perkara ini berdosa besar, Pak Cik Azam. Dijanjikan neraka Jahannam oleh Allah, dijanjikan penjara Sungai Buloh oleh Agung, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Pak Cik Azam, SPRM itu bukan milik kamu. SPRM itu adalah milik lebih 32 juta rakyat Malaysia dan milik negara Malaysia berdaulat ini. Pak Cik Azam, jangan kau syok sendiri untuk jadi ketua SPRM. Kau sudah hilang kelayakan untuk menjadi ketua SPRM setelah Menteri Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, termasuk SPRM memberi kenyataan terbuka bermula semalam dan hari ini. Skandal jenayah rasuah kamu membeli saham secara rasuah tidak ditutup, tidak dibersihkan nama kamu, malah kamu akan ditangkap dan disiasat oleh kerajaan Malaysia yang berdaulat dan powerful ini. Pak Cik Azam, Pak Cik Azam, aku tahu sekarang ni kau sakit jantung. Semakin takut, tak boleh tidur malam. Aku tahu sekarang kau takut terkencing-kencing, takut keluar tai, tercerit-berit. Itulah orang tamak selalu rugi. Kau terlalu cintakan dunia, terlalu cintakan duit haram rasuah. Kau terlalu cintakan pangkat dunia yang kau tak boleh bawa mati dalam lubang kubur. Pak Cik Azam, tolong letak jawatan dan berundur sebelum kau dihancurkan oleh tangan-tangan gaib politik dalam negara Malaysia berdaulat ini. Semua rahsia kau ada di tangan aku, Pak Cik Azam. Pak Cik Azam, aku ada dapat satu secret information. Katanya kau beli saham ratusan jutaan ringgit guna duit rompakan 1MDB yang diberikan oleh bosku Najib. Ini soalan panas saya, wahai ketua SPRM. Apakah benar kamu, Pak Cik Azam, adik-beradik kamu dan keluarga kamu membeli saham ratusan jutaan ringgit menggunakan duit rompakan 1MDB yang dibayar oleh bosku Najib? Saya ulang, jangan kau sakit jantung dengar soalan panas ni. Betul atau tidak, Pak Cik Azam, kau beli saham ratusan jutaan ringgit dalam Malaysia menggunakan duit haram, duit rompakan 1MDB yang diberikan oleh bosku Najib? Patutlah bosku Najib pertahankan kau. Patutlah bosku Najib takut apabila kes jenayah rasuah kau ini dibongkarkan oleh semua orang di negara ini. Rupa-rupanya bosku Najib tahu kalau kau tidak jadi ketua SPRM, kalau kau ditangkap oleh PDRM, oleh Suruhanjaya Security, oleh SPRM, Pak Cik Azam, bosku Najib, bosku Rosma Zahid Ponorogo dan konco-konco kamu dalam UMNO confirm check in dalam penjara Sungai Buloh. Pak Cik Azam, bosku Najib, rupa-rupanya kamu ni berkomplot di Putrajaya merompak negara kami. Patutlah jolo kau tak tangkap sampai sekarang. Patutlah bosku Najib kau tidak hantar pergi penjara Sungai Buloh, Pak Cik Azam, ketua SPRM. Patutlah kau tidak hantar Rosma Zahid Ponorogo yang merompak berpuluh-puluh bilion ni ke dalam penjara Sungai Buloh. Patutlah banyak kes jenayah rompakan kau tidak ada buka, kau tidak ada siasat, kau tidak ada dakwah dalam mahkamah, ya Pak Cik Azam, melibatkan nama bosku Najib, bosku Rosma, Jolo, Zahid Ponorogo. Akhirnya kami rakyat sudah tahu. Patutlah kau dihancurkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Orang bosku Najib rupanya kau ni, ya? Wahai ketua SPRM, habislah ini kali. Masuklah penjara Sungai Buloh secara berjemaah.
Sebentar tadi Pak Mail selepas dihentam dan didesak akhirnya bersuara pasal skandal jenayah rasuah kamu, Pak Cik Azam. Perdana Menteri mengarahkan untuk kamu disiasat. Habislah. Pak Mail lambat bersuara pasal skandal jenayah rasuah Ketua SPRM. Kenapa Pak Mail? Takut terbongkar projek-projek jenayah rasuah kamu yang kamu curi untuk anak kamu dan menantu kamu? Pak Mail, Pak Mail. Kau takut nanti kau kantoi juga jadi perompak di Putrajaya, sebab itu kau backup Ketua SPRM? Ketua SPRM itu sepatutnya sudah dipecat dan digantikan oleh Perdana Menteri di Putrajaya. Tetapi ya, siapa yang menolong Ketua SPRM perompak itu akan hancur secara mengejut oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia dan lebih 32 juta rakyat pada PRU 15. Akhir kata, saya ingin bagi last gentle reminder, last warning kepada Ketua SPRM. Sudah-sudahlah menipu, membohong, mencuri dan merompak dalam Malaysia ni. Tak lama lagi kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Kerana akhirnya PDRM, Suruhanjaya Security Malaysia dan SPRM tidak mahu berkomplot lagi dengan kes jenayah besar kamu, Ketua SPRM kantoi membeli saham ratusan jutaan ringgit secara rasuah. Syarikat-syarikat besar yang kamu beli sahamnya, kamu sebagai ketua penjawat awam Badan Berkanun SPRM, mana ada banyak duit untuk beli ratusan jutaan ringgit saham? Kamu keturunan orang miskin mah, bukan keturunan orang kaya, Pak Cik Azam. Kau kena jawab soalan panas saya tadi. Betul atau tidak kamu beli saham ratusan jutaan ringgit atas duit rompakan 1MDB yang diberikan oleh bosku Najib? So, apapun, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu bosku. Wahai Pak Cik Azam, Ketua SPRM, penyambung, penyangak, pengkhianat dan petualang yang wanted dalam negara Malaysia. Ingat pesan saya. Negara Malaysia ini mengangkat prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pak Cik Azam, kamu tidak boleh menggunakan jawatan kamu sebagai Ketua SPRM untuk menghalalkan semua jenayah besar kamu buat rasuah, membeli saham secara rasuah ratusan jutaan ringgit itu. Kehidupan kamu bersama keluarga kamu sangat-sangat mewah. Rupa-rupanya kamu makan duit rompakan, duit haram, duit rasuah untuk tutup kes jenayah rasuah berprofil tinggi. Patutlah kamu tidak siasat bosku Najib merompak duit KWSP rakyat sehingga RM10,000 duit KWSP orang-orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Malaysia tidak dibayar sampai sekarang oleh Pak Mail dan kerajaan UMNO. Pak Cik Azam, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Orang tamak selalu rugi, Pak Cik Azam. Belum kenyang kau merompak, sebab itu kau tidak mahu letak jawatan sebagai Ketua SPRM. Tolong bersedia untuk ditangkap dan disiasat beberapa hari lagi. Game is over, bosku. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu Pak Cik Azam, Ketua SPRM perompak nombor 1 di dunia. Terima kasih.